Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi kita berada dalam segmen Bicara Ambo di NTH Media Online, dan hari ini sudah pasti saya akan bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang mengupas dan mungkin akan boleh kita kongsikan pandangan dan pendapat untuk kita sama-sama menilai apa yang berlaku dalam senario politik semasa. Saya suka untuk sebelum pada saya memperkenalkan panel jemputan kita hari ini, suka untuk saya mengingatkan kepada penonton-penonton yang banyak share program kita pada malam ini. Kita akan sediakan VR box dan kita akan hantar terus ke rumah masing-masing. Terus share dan stay untuk sepanjang program pada malam ini. Terus kepada ahli panel yang kita tunggu-tunggu, Datuk Seri Tajuddin bin Abdul Rahman, yang sehari dua ni cukup kontroversi dan masih panas-panas lagi, yang merupakan seorang ahli parlimen Pasir Salak dan MKT tu Datuk Seri MKT UMNO, dan kita akan membincangkan pelbagai persoalan pada malam ini. Dan terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang Datuk Seri. Ya, terima kasih. Sihat Datuk Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bila berada dengan tokoh-tokoh hebat ni, kita sihat aura tu boleh terasa kat sini Datuk Seri. Apa yang berlaku Datuk Seri? Saya terus kepada soalan sebagai pembukaan, mukadimah terus bagi dekat Datuk Seri. Saya nak suruh Datuk Seri bercakap banyak hari ni. Apa yang berlaku di parlimen hari tu, sehingga kan mula-mula 2 hari saya ada ketika tu sempat tengok. Mula-mula 2 hari, lepas tu jadi sampai 4 hari. Kan, maknanya sehingga di arah keluar apa yang berlaku Datuk Seri? Apa yang berlaku ialah bila timbalan speaker dengan komen di AP cuba menunjukkan kuasa veto yang luar biasa, dan menyalahgunakan kuasa. Apa kesalahan yang saya lakukan yang menyebabkan dia menjatuhkan hukum menggantung saya? Semudah itu. Semudah itu. Saya menanya satu soalan lisan, soalan nombor 6, soalan nombor 6 berhubung kait dengan masalah petani. Saya sangat prihatin dengan nasib petani. Waktu soalan itu belum lagi sampai, Menteri Pertanian Salihuddin berada di dalam Dewan, dan dia menunggu dalam Dewan daripada mula hingga menjawab soalan nombor 2, dan selepas itu dia masih lagi di dalam Dewan. Jadi saya menjangkakan tentulah dia akan menjawab soalan saya, sebab soalan saya pun saya tujukan kepada dia. Saya nak tahu apa kemajuan yang telah dicapai oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan pendapatan petani melalui program tanaman kontan yang cuba dilaksanakan oleh kementerian di kalangan petani. Malangnya apabila sampai soalan saya, atau beberapa seminit 2 sebelum soalan saya sampai turn kepada soalan saya, gilirannya, dia bangun dan keluar. Menteri itu, Salihuddin keluar daripada Dewan. Tak apalah. Saya tengok timbalan dia ada. Timbalan dia boleh menjawab, tak ada masalah. Saya tahu peraturan itu. Dan apabila sampai masanya saya bangkit menanyakan soalan, dipanggil oleh speaker, ngakoming. Saya sebutlah soalan saya nombor 6, dan dijawab oleh timbalan menteri. Tak ada masalah pun, saya dengar dengan baik. Dan setelah dia selesai menjawab, saya seperti biasa diberikan kebenaran sepatutnya untuk menanyakan soalan tambahan.
sebelum saya menanyakan soalan tambahan, saya bertanyalah apa telah jadi kepada menteri tadi yang ada tadi. Ya? Dia pergi ke mana dan kenapa dia tak boleh menjawab, kan? Belum pun saya habis ayat saya itu dianggapkan salah oleh speaker. Hanya bertanya ke mana menteri pergi. Hanya bertanyakan menteri. Ya? Kenapa menteri tidak menjawab? Ya. Biasanya berlaku dalam banyak keadaan. Sebelum soalan kedua, pihak yang penanya sama ada backbenchers ataupun pembangkang, kadang-kadang ada remark-remark ataupun komen-komen terhadap kerajaan, terhadap menteri. Tak ada jadi satu kesalahan. Ya. Tapi pada hari itu, Ngah Koming sebagai speaker, ya, dia menganggap bahawa saya tidak ada soalan nak bertanya dan buang masa terus duduk. So saya duduk. Dia arah duduk. Jadi saya pun hot lah. Kan? Kita ni wakil rakyat. Ya. Soalan yang kita ajukan adalah soalan mewakili kepentingan rakyat. Ya. Petani 800,000 petani. Saya wakili. Bukan ini soalan peribadi saya. Betul. Ya. Tapi dia tidak hiraukan itu. Menafikan. Suruh saya berduduk. Saya bangun berkali-kali minta kebenaran untuk menanyakan soalan tambahan tadi. Saya disuruh duduk. Jadi memanglah, apakah salah saya orang kata naik angin sikit? Tak. Macam dia tak hormat gitu. Ya. Bukan tak hormat diberi kita. Peluang. Tak diberi peluang tu tak apa. Macam tak ada hormat. Kita sebagai ahli parlimen, mewakili rakyat. Dan juga dia menafikan itu, bukan menafikan saya saja. Dia menafikan rakyat, petani. Ya. Mendapat maklumat. Ya tak? Jadi berkali-kali dia suruh duduk, saya tamulah. Dia buat keputusan. Dia kata, saya ni apa nama ni? Engkar dan apa nama ni? Saja nak buat hal lah. Begitu begini. Dan akhirnya dia menjatuhkan hukum, saya digantung. 2 hari. Mula-mula sehari. Saya pergi, saya nak bangun lagi, nak bertaja lagi. Jadi 2 hari. Kemudian tambah lagi sampai 4 hari. Sampai hari ni tak masuk lagi ni? Bukan. Iyalah kalau hukum apa ni, keputusan tu saya 4 hari sampai hari Selasa lah. Besok. Ya. Tapi saya nak cakap, bagaimana dia menggunakan kuasa kuku besi dia tu dan tak ikut peraturan itu, sesuka hati. Bukan 4 hari je, dia dah sebut dia nak bagi 10 hari nak gantung. Saya kata gantunglah. Berapa lama pun, tak ada hal pada saya. Dan lebih teruk daripada itu, dia bacakan satu peruntukan dalam standing order ni, perintah tetap. Dia kata kalau berdegil juga, dia boleh minta seorang menteri mencadangkan supaya keahlian saya sebagai ahli parlimen dilucutkan. Ya. Gila punya kerja ni, apa speaker ni. Okay. Itu yang berlaku, Datuk Seri. Cuma saya nak tambah, kalau boleh saya nak panjangkan sikit, Datuk Seri. Kita melihat, saya mungkin kerap juga orang kata menyaksikan perbahasan-perbahasan yang berlaku di parlimen. Ataupun itu secara kebetulan saya tak tahu, tapi saya nak panjangkan persoalan saya kepada Datuk Seri. Seolah-olah nampak macam pattern ataupun seolah-olah satu perancangan apabila berkaitan dengan isu-isu penting ataupun isu-isu yang boleh mendatangkan perbahasan hangat daripada pihak pembangkang, selalunya Ngah Komeng ini akan diletakkan, ditugaskan sebagai speaker. Ya, memang kita dah perhatikan bahawa terutama sekali apabila Lim Guan Eng menjawab soalan, ketika dan menteri-menteri DAP yang lain, Ngah Komeng is very protective. Apabila pembangkang nak bangun dan menyoalkan soalan yang kritikal, yang pedas, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima soalan-soalan ini diajukan kepada menteri-menteri DAP ni. Dia try to cover. Tapi kita taklah tunduk dengan dia, kita lawan lah.
Sebelum pada tu saya dapat tahu bahawasanya kata Datuk Seri dah ada maknanya bukan pertumbungan, dah pernah ada sejarah bersama dalam Dewan DUN di Perak sebelum pada ni dengan Ngah Komeng. Alright. Adakah PL perangai orang kata yang tak rasional dia macam tu dan dikekalkan sehingga dia jadi speaker sekarang? Ngah Komeng ni memang macam tu, dia rasa diri dia hero di AP. Ya tak? Dia pandang kita ni leke. Ya. Semasa dalam khidmatan saya dalam DUN, 204. Ya. Dia pun bercakap, teruk. Dia punya kurang ajar, dia punya kasar, dia punya biadab. Dia esko, dia esko. Dia masa itu bukan esko. Bukan esko kan. Dia pembangkang lah. Okey, pemerintahan masa kan. Dan saya pun tegurlah dia. Nak kritik pun kritik ada hal kan, tapi jangan sampai menghina, jangan buat fitnah. Ya. Saya bangun cakap, dia boleh kata shut up, apa ni, stupid old man, orang tua bodoh, duduk. Sampai begitu dia boleh saya biadab. Gunakan perkataan bukan setakat biadab, kurang ajar lah tu. Saya bangun saya nak sepak dia. Betul. Kalau di luar memang cari gaduhnya. Ya tak? Tapi kawan-kawan daripada UMNO yang kata sabarlah dia tu kan. Jadi saya ni kalau soal maruah ni saya tak boleh terima lah kita dihina begitu. Dan dia pun dia macam tu dengan Zamri, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar. Pun dia kata haram jadah lah. Dia kata apa nama ni, hitam metalik lah. Zamri. Dia memang begitu sifatnya. Tapi di dalam parlimen bila dia jadi speaker, dia cuba nak tunjuklah kononnya dia ni rasional lah, neutral lah, tak adanya. Tapi soal orang kata sejarah menggantung ahli parlimen daripada pembangkang ini, ini bukan pertama kali berlaku pun. Sebelum pada ni Noh Omar, Tan Sri Noh Omar pernah juga kan. So maknanya nampak seolah-olah suara yang dibawa oleh Ya Berhormat ahli parlimen pembangkang itu seolah disekat di parlimen. Ya, cuba sekat lah. Pandangan. Tapi saya nak sambung yang tadi itu, bagaimana biadabnya, kurang ajar dengan Komeng ni, bukan sahaja kepada orang UMNO, wakil rakyat UMNO, dengan Dr. Mahathir pun dia biadab. Kan pernah dia kata, masa nak kempen pilihan raya dulu, ramailah yang pengikut DAP ni persoalkan kenapa DAP bekerjasama dengan Mahathir. Mahathir ni kan dulu musuh ketat dia orang. Dia punya jawab apa? Alah, dia kata kita nak guna je Mahathir ni, dia dah tua, tak lama lagi nak mati. Dia kata Lee Kuan Yew Perdana Menteri Singapura tu sedang menunggu Dr. Mahathir. Dia kata nak main mahjong. Ini betul. Bukannya saya pernah. Dia boleh cakap begitu. Itu sebab dia tak dapat jadi menteri. Dr. Mahathir tak bagi dia jadi menteri. Tapi dia bagi juga jadi speaker. Lim Kuan Eng berkempeng di Teluk Intan. Bagi tahu pengundi-pengundi Teluk Intan, sekiranya mereka menang, dia jamin Ngah Komeng ni akan jadi menteri. Tapi tak jadi. Sebab Dr. Mahathir dihina oleh Ngah Komeng. Begitu teruk. Dan yang jadi speaker, timbalan speaker ni, saya dengar Lim Kee Siang lah merayu. Akhirnya sehingga membolehkan dia menjadi speaker. Jadi timbalan speaker itu kira je lah, nak bagi dia jangan orang kata buat hal dalam Pakatan Harapan tu. Okey, Datuk Seri. Mungkin saya banyak mengumpul soalan-soalan daripada penonton bila kita viralkan orang kata bahawasanya malam ni ada live Datuk Seri. Alright. Antara soalan-soalan ni mungkin kita dah tutup yang tu kejap, yang pasal Ngah Komeng. Tapi kita sambung balik pasal DAP lepas ni. Tak payah risau. Cuma saya nak ajukan soalan kepada Datuk Seri. Penonton ni dia kata seolah-olah macam dia nak
dia kata kenapa ni sehingga hari ni daripada 20 tahun lepas politik negara ni hanya berkisar soal dua manusia je. Anwar, Mahathir. Ya. Mahathir, Anwar. Ya. Lepas pada tu Anwar, Mahathir. Berkisar soal jawatan nombor 1. Berebut cara konfrontasi, demonstrasi pada 98 dan hari ini walaupun berada dalam Pakatan Harapan tapi masih berkisar soal penyerahan kuasa, masih berkisar soal dua manusia ni. Ya. Rakyat nak tahu apa pandangan penonton nak tahu apa pandangan Ya Berhormat Datuk Seri. Pandangan saya kerana tidak ada kejujuran. Ya. Tidak ada kejujuran. Tun Mahathir dia dah janji dengan Anwar, bukan? Tapi masih lagi jadi tanda tanya, betul ke janji ni akan jadi kenyataan ke? Kan? Anwar pun tunggu ni macam-macam. Perdana Menteri in waiting. Dia boleh jadi aku ni jadi Prime Minister in waiting forever. Selama-lamanya. Kan? Ya. Jadi tak jelas. Ya. Kejujuran tidak ada. Dan satu segi lagi, ini perebutan kuasa. Mahathir dia nak kuasa dia, tamak kuasa juga. Ya. Sehingga sanggup memecah belahkan Melayu. Ya. Jatuhkan Melayu. Kemenangan dia di dalam pilihan yang lalu adalah satu peristiwa di mana Melayu dijatuhkan. Ya. Bila kepada tajuk tadi DAP dalam parlimen, dalam kerajaan. Ya. DAP yang dominan 6 menteri ke 7 itu menteri. Hakikat. Ya, itu hakikat. Lim Guan Eng dan lagi berapa menteri jawatan Kementerian Kanan. Ya. Dan Menteri Keuangan ni dia yang pegang semua benda. 200 bilion bajet tahunan tu. Dia pegang. Kalau sekiranya dia tak sign check, tak dapat menteri lain. Menteri Pendidikan ke, Menteri Pertanian ke, apa menteri sekalipun, yang menteri-menteri Melayu ni, kuasa menagih simpati dengan dia. Minta dengan dia. Ya, betul. Walaupun Perdana Menteri meluluskan, kuasa Menteri Keuangan. Apa yang kita dapat? Ya? Apa nama ni, kaum Bumi Putra yang dapat daripada Lim Guan Eng, tak ada. Subsidi dipotong, bantuan untuk orang Melayu dipotong, BRIM dipotong, macam-macam dipotong. Petani, peneroka dan penoreh getah. Lepas itu dia nak mengecilkan jentera kerajaan ekonominya besar sangat, buang kaki tangan kerajaan. So ini semua adalah merupakan bahawa DAP ini punya agenda dan menunjukkan bahawa Melayu tidak ada lagi berkuasa dalam kerajaan. Ini kerajaan DAP.